Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua. Jadi pada video kali ini saya akan menerangkan tentang cara menggunakan UDAS bersama dengan Safe Exam Browser SEB untuk kegunaan pengawasan peperiksaan secara langsung ataupun live proctoring. Jadi untuk video sebelum ni tentang bagaimana mewajibkan borang integriti kepada pelajar sebelum menjawab peperiksaan boleh dilihat di bahagian ini. Okey, kita terus pada video ini. Okey, jadi seperti biasa kita perlu pergi ke UDAS. Okey, log masuk. Kemudian kita pergi ke kursus yang kita mahukan. Sebagai contoh saya menggunakan kursus BTO 3133. Dan saya akan buat satu topik yang baru khusus untuk test ataupun peperiksaan yang saya akan buat. Okey, di sini tulis topik 3. Kita boleh edit, saya namakan sebagai untuk tutorial. Okey, kemudian kita tambah satu activity quiz. Okey, jadi untuk kegunaan test atau final exam kita perlu menggunakan activity quiz. Okey, hanya activity quiz sahaja yang boleh dihubungkan dengan Safe Exam Browser. Okey, jadi kita beri nama tutorial ataupun nama test 1, test 2 atau final examination, tak ada masalah. Okey, dan kemudian kita perhatikan di sini ada satu Safe Exam Browser pilihan tetapan untuk Safe Exam Browser. Okey, buat masa ni kita tak perlu ubah apa-apa. Boleh juga nak ubah siap-siap timing, masa daripada bila sampai bila, berapa tempoh masa dan sebagainya. Tapi saya tidak akan tunjuk dalam video ini. Kita akan fokus pada Safe Exam Browser dan live proctoring. Jadi di sini kita biarkan dulu no. Okey, biarkan dulu no dan kita save and display. Okey, apa yang kita mahukan di sini sebenarnya adalah kita mahukan link kita mahukan alamat link yang berada di atas ini. Okey, link yang berada di atas ini. Okey, yang mana ini kita akan copy dan kita akan masukkan dalam setting Safe Exam Browser. Jadi seterusnya apa yang kita perlu buat adalah kita perlu install Safe Exam Browser. Boleh Google download Safe Exam Browser dan boleh download Safe Exam Browser yang terkini 3.3.2 untuk Windows dan untuk macOS dan sebagainya, bergantung pada sistem operasi yang digunakan oleh anda semua. Jadi saya sudah pun upload dan saya sudah install. Okey, apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita perlu buka configuration tools. Okey, SEB configuration tools. Okey, so ini adalah alat yang kita akan gunakan untuk menetapkan beberapa perkara untuk kegunaan peperiksaan. Okey, untuk peperiksaan. So dalam configuration tools ini kita akan dapati ada beberapa pilihan tab yang ada: general, config file, user interface, browser dan sebagainya. Kita akan pergi satu persatu bermula daripada tab general. Okey, jadi sebelum tu kalau kita lihat di sini SEB configuration tools, dia akan secara default memberikan nama SEB client setting. SEB client setting. Okey, saya rendahkan sikit. Okey. Jadi first ataupun benda yang pertama kita kena buat adalah kita save setting as. Okey, kita boleh save sebagai apa-apa nama yang kita mahukan di dalam folder yang sesuai. Saya letak saja di desktop. Saya namakan dia sebagai tutorial. Okey, dan saya klik save. Okey, sekarang nama dia akan menjadi tutorial.seb. So .seb ni adalah extension untuk configuration file ni lah. Okey, jadi di tab yang pertama, okey, kita pergi satu tab bermula pada tab general. Okey, general kita ada start URL. Okey, di sini adalah URL untuk di mana pelajar akan pergi bila dia mengaktifkan Safe Exam Browser tersebut. Okey, jadi dalam kes ni dia secara default dia akan pergi ke link pautan di sini safeexambrowser.org. Tapi kita tak mahu pelajar pergi ke situ, kita mahu dia terus pergi ke UDAS, ke test yang telah kita buat tadi. Okey, jadi apa yang kita perlu buat, kita hanya perlu copy link tersebut di atas ni, quiz review 2936.
Okey, dan kita hanya perlu paste di sini sahaja. Okey, jadi untuk test yang berbeza, okey, katakan ada test 1, test 2, secara automatik link di sini akan berubahlah, akan berubah. Okay, jadi apa yang akan terjadi adalah nanti bila pelajar aktifkan ataupun membuka Safe Exam Browser, dia akan terus dibawa ke muka hadapan UDAS di mana pelajar perlu login. Okey, dan bila pelajar login, dia akan terus automatik pergi ke test ataupun final examination yang kita telah buat mengikut link yang kita beri di sinilah. Okey, kemudian kita tetapkan administrator password. Okey, dalam kes ni saya letakkan 1, 2, 3 sahaja. Sila letakkan password yang kuat untuk mengelakkan daripada pelajar mengubah suai tetapan SEB tersebut. Dan kemudian kita juga perlu tambahkan ataupun kita perlu tetapkan unlock password ataupun quit password. So, quit password ini adalah password yang akan digunakan oleh pelajar untuk keluar daripada SEB. Okey, maksudnya apabila pelajar sudah selesai menjawab ataupun mungkin dia ada masalah di pertengahan jalan, di pertengahan peperiksaan ataupun test, dia perlu keluar daripada SEB, maka kita boleh berikan password ni kepada dia untuk dia keluar. Okey. Kebiasaannya saya akan memberikan password, quit password ni 10 minit sebelum peperiksaan tamat. Dan semestinya lah administrator password ni saya takkan berikan lah. Ini untuk kegunaan kita sendirilah, untuk keselamatan kita. Okey, kemudian kita boleh jangan lupa untuk save, Ctrl S sahaja, save. Okey, seterusnya kita pergi pada tab config file. Okey, pada tab config file kita boleh perlu tick di starting an exam. Use SEB setting file for starting an exam. Okey, kemudian itu sahaja untuk config file. Okey, kita save sekali. Okey, seterusnya user interface. Okey, di bahagian user interface kita tick show Wi-Fi control. Okey, secara default dia tidak akan tick show Wi-Fi control, tapi saya suka untuk tick show Wi-Fi control ni sebab kebanyakan kes pelajar dia kadang-kadang dia mengalami masalah connection, jadi dia perlu menukar connection Wi-Fi ataupun LAN yang ada pada masa tu. Jadi kita izinkan show Wi-Fi control tersebut. Seterusnya kita akan untick show audio controls. So kita tidak mahu pelajar untuk mengawal, mempunyai kawalan terhadap audio mereka. Okey, so mereka mereka tak boleh mengawal lah speaker speaker tu, pembesar suara tu sepatutnya tidak boleh dikawal oleh pelajar, tapi kita tick mute audio on startup. Maksudnya bila SEB diaktifkan, dibuka, secara automatik speaker pelajar akan senyap. Okey, sebarang bunyi tidak akan didengarilah. Okey, baik daripada komputer tersebut ataupun daripada video call yang sedang berlangsung. Okey, itu sahaja untuk bahagian user interface. Okey, boleh juga tick allow spell checking kalau perlu bahasa Inggeris. Kalau tidak perlu tick. Okey, boleh save sekali. Seterusnya kita pergi ke browser tab. Okey, pada browser tab ni tidak ada apa yang kita perlu ubah. Okey, semuanya kita boleh guna seperti biasa saja, default. Okey, di bahagian ni mungkin kalau nak tick pun boleh, allow navigating back and forward in exam. Maksudnya boleh ke depan dan ke belakang, tapi dalam kes saya akan meletakkan tetapan supaya soalan dalam quiz adalah sequential. Maksudnya pelajar hanya boleh pergi ke soalan seterusnya saja, tidak boleh pergi ke soalan sebelum. Jadi kalau kita tick ni pun tak ada maknalah. Okey. So allow reload, ni kita biarkan sahaja sebab kadang-kadang bila ada masalah pelajar boleh reload, jadi soalan ataupun test tersebut boleh disambung semula. Okey, ni untuk browser itu sahaja, tak ada apa sangat.
Okey, kemudian kita pergi pada down or upload tabs. Okey, di bahagian ini kita boleh tick allow downloading and uploading file. Okey, kita boleh tetapkan mana directory ataupun nama alamat untuk kita untuk pelajar tersebut download dan upload, atau kita boleh benarkan pelajar untuk pilih sendiri di mana dia nak download dan dari mana dia nak upload dan di mana dia nak download, muat turun sebarang file. Okey, use temporary download ni pun boleh juga kita tick. Tapi dalam kes saya akan buat soalan yang tidak memerlukan pelajar untuk mengupload soalan. So biasanya soalan jenis esei akan ada pilihan sama ada pelajar menjawab di HTML answer box ataupun dengan mengupload. Okay. So biasanya saya tidak akan tick lah. Tapi kalau soalan anda mempunyai soalan yang berkaitan esei dan memerlukan untuk upload file, boleh allow di sini. Okay, so ini untuk down or upload. Okay, saya tick saja dulu. Okay, kemudian kita tengok di bahagian exam. Okay, bahagian ini kita akan tengok last sekali, akhir sekali. Okay, di sini ada browser exam key dan config key. So ini adalah bahagian yang penting, tapi kita tidak akan buat apa-apa dulu. Kita akan tinggalkan dulu. Kita pergi ke tabs application. Okey, di sini ada kita boleh kawal application software yang boleh digunakan ketika pelajar menggunakan SEB. Jadi ada permitted processes dan ada prohibited processes. So permitted processes biasanya dia kosong secara default. Kita tengok pada prohibited processes. Okey, di sini penting sebab sekiranya kita mahu menggunakan live proctoring, menggunakan video call sebagai contoh Microsoft Teams. Jadi kita perlu memastikan bahawa Microsoft Teams, aplikasi Microsoft Teams tersebut tidak disenarai sebagai prohibited processes. Jadi kita perlu di sini kita ada Teams, jadi kita kena untick. So, ini adalah aplikasi untuk Microsoft Teams. Okay, jadi sekiranya kita menggunakan Microsoft Teams, jadi kita kena untick lah. Kita kena untick. Begitu juga sekiranya kita menggunakan contohnya Zoom. Okay, kita kena untick lah. Okay. Dan biasanya kita akan untick salah satu saja. Okay, dan yang lainnya adalah software dan aplikasi yang melibatkan video call, virtual control dan sebagainya. Jadi ianya semua perlu dilarang daripada digunakan. Okay. TeamViewer, Skype. Okay, jadi kita benarkan hanya Microsoft Teams saja untuk Windows dan juga untuk OS. Okay, OS. Okay, jadi kita save sekali. Seterusnya kita pergi ke network. Okay, di bahagian network ni tidak ada apa-apa yang perlu diubah. Security. Okay, di bahagian security okay, boleh lihat di bahagian ini maximum allowed number of connected display. Saya suka untuk letak 2, maksudnya pelajar boleh menggunakan maksimum 2 monitor untuk kegunaan SEB. Okey, yang mana satu monitor tu dia akan hitam lah. Satu monitor lagi akan keluar SEB. Jadi kenapa 2? Sebab ada keadaan di mana laptop pelajar dia punya monitor laptop tu rosak dan dia perlu sambung ke monitor eksternal. Okay, jadi kita terus benarkan untuk 2 connected. Okay. So ini untuk case, ataupun sekiranya memang kita tahu pelajar semua menggunakan laptop dan laptop memang okey, kita boleh tetapkan sini 1 dan allow only internal display laptops. Ini untuk case yang mana kita tahu keadaan pelajar laptop dia semua okey. So kita boleh buat macam inilah. Okay, kalau tak kita jadikan dia 2. Okay, 2. Seterusnya registry tiada apa, hook keys pun tiada apa. Okey, jadi seterusnya kita perlu save sekali, Ctrl S, atau kita boleh pergi ke file, save settings. Okey, dia akan save semua setting tersebut sebagai tutorial.seb. Okey, seterusnya kita akan menggunakan browser exam key. Ini akan menjadi kunci kepada test ataupun peperiksaan yang kita buat. Okay, jadi kita kena tick use browser exam key.
Kemudian kita copy key tersebut, Ctrl C. Kemudian kita pergi semula ke UDAS tadi. Okey, kita edit settings. Okey, di sini bahagian yang penting. Kita pergi ke Save Exam Browser. Save Exam Browser. Dan sini ada beberapa pilihan, configure manually, upload my own config dan use SEB client config. So kalau di sini kalau kita pilih configure manually, kita boleh membuat tetapan SEB secara langsung dalam UDAS. Tapi tidak banyak pilihan lah, ada beberapa saja show Wi-Fi control, tapi dalam kebanyakan situasi ini sudah mencukupi. Tapi untuk keadaan untuk contoh kali ini kita akan menggunakan upload my own config. Okey, di sini saya akan upload Save Exam Browser yang telah saya save tadi sebentar tadi. Di mana tadi? Di desktop di desktop. Upload. Jadi upload file, choose a file. Boleh juga menggunakan fungsi drag and drop untuk tutorial.scb, open and upload this file. Okey, dan tutorial.scb ni mempunyai browser exam key yang kita ada ni, yang kita dah copy sekali lagi. Okey, dan kita akan menggunakan allowed browser exam key. Okey, exam key yang sama daripada configuration tadi. Maksudnya adalah sekiranya pelajar membuat configuration file sendiri, okey, dan dia masuk ke Save Exam Browser menggunakan configuration file yang dia buat, dia tidak akan boleh mengambil peperiksaan ini sebab exam key dia adalah berbeza daripada exam key yang telah kita tetapkan. Okey, jadi itu sahaja. Kita perlu seterusnya kita hanya perlu save and display. Saya tambah sedikit timing. Close. Ambillah close besok. Okey. Yang kita tetapkan seperti biasa, grade hanya sekali sahaja. Okey, Save Exam Browser tadi dah selesai. Okey, kita save dan kita cuba tambah satu soalan sebagai syarat sebagai syarat quiz. Question banks. Satu soalan. Okey. Okey, jadi paparan akan keluar seperti ini. Okey, akan ada satu butang untuk download configuration. Jadi apa yang pelajar perlu buat nanti adalah dia hanya perlu download configuration. Okey, dan dia akan dapat file configuration yang sama seperti yang kita ada dalam desktop kita tadi. File ini SEB, tutorial.scb ni. Dan bila sampai masanya, bila sampai masa, kita pelajar boleh klik dan dia boleh menjawab soalan lah. Boleh menjawab soalan tutorial, soalan dalam peperiksaan, mengikut kepada bila kita buka dan tutup lah test tersebut. Okey, jadi sangat penting untuk diingatkan kepada pelajar supaya tidak mengaktifkan atau membuka Save Exam Browser ini terlalu awal. Terlalu awal, contohnya sejam sebelum ataupun 2 jam sebelum.
yang mana bila dia buka terlalu awal, dia tidak boleh keluar daripada Safe Exam browser itu melainkan dengan password yang telah kita tetapkan tadi, melainkan dengan adanya password. Okey, password, quit password ni. Okey. Jadi saya sarankan untuk anda menetapkan ataupun menetapkan tutorial ni sebagai sembunyi, hide, okey, sehingga beberapa minit sebelum peperiksaan bermula lah. Okey. So dalam video seterusnya saya akan tunjukkan uh, uh, macam mana perjalanan peperiksaan menggunakan UDAS dan SEB. Okey. So itu sahaja untuk video kali ini. Assalamualaikum.